Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pena, Hakim yang arif lagi bijaksana, guru serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Sebelum saya memulakan cerita, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka kata. Kepahlawanan Melayu sudah terbilang, tiada tandingan di angkasa raya. Pewaris Melayu takkan hilang, kisah menkilau tunjuk cerita saya. Hadirin hadirat sekalian, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Mat Kilau. Mestilah kalangan semua pernah menonton filem Mat Kilau, bukan? Jika belum, tidak mengapa, kawan. Jom dengar cerita saya. Siapakah Mat Kilau? Mat Kilau adalah Mat Kilau atau nama aslinya iaitu Mat Kilau bin Ibrahim Rasul, sebelum menukar namanya sebagai Muhammad bin Ibrahim dengan nama gelaran Mat Siap. Merupakan seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di Pahang. Mat Kilau dipercayai lahir dalam kira-kira tahun 1865 di kampung Masjid Pulau Tawar, Jerantung, Pahang. Ketika itu pemerintah Raja Bendahari Pahang ketika itu iaitu Tun Ahmad. Bapanya ialah Iman Rasul bin Syarul, atau lebih dikenali sebagai Tok Gajah. Ibunya pula iaitu Mahda binti Tok Baru. Mat Kilau dikenali mahir mengaji, berzikir dan berdikir maulud serta belajar berdikir rebah yang dikenali sebagai dikir Pahang. Hobi Mat Kilau adalah bermain gasing dan berlaga buah keras. Kawan-kawan, pada usia kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan gadis yang bernama Yang Cik binti Iman Daud yang berasal dari kampung Kedondon. Iman Daud ialah seorang guru agama di daerah Pulau Tawar, Jerantung, Pahang, dan juga merupakan guru mengaji kepada Mat Kilau dan rakan-rakannya. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat, menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan saja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain, bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan pedang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu dari ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di gua Kota Gelagi yang terletak tidak jauh dari Pulau Tawar, yang mendalami ilmu yang dituntutnya. Hadirin hadirat sekalian, ambil kapal belah
kedundun baik belah si ibu jari, walaupun setapak saya tidak undur. Itu adat anak laki-laki. Mak Kilau seorang yang sangat berani pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan. Group 4 telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mak Kilau. Ini menunjukkan Group 4 percaya dengan idea Mak Kilau. Beliau dikatakan suka bergaul dengan setiap lapis masyarakat, dan ini membuat beliau menjadi seseorang yang luas perdagangan dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Mak Kilau dikatakan sebagai orang yang sangat jujur dan tegas. Justru itu dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Antara pengikut Mak Kilau yang diketahui namanya ialah Pawang Noh, Teng Ibrahim dan Mat Kelari. Kawan-kawan, disangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kak Akbar yang menyatakan Mak Kilau maut tersiar di dalam akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. The Free Press beritahu bahawa Mak Kilau telah melawan apabila hendak ditawar, dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepala akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke Chile, Kota Baru, disebabkan kehilangan banyak darah. Dengan tersiarnya berita kematian Mak Kilau oleh akhbar The Free Press, maka pada pendapat umum tamat sudah riwayat Mak Kilau. Akan tetapi pada yang sebenarnya berlaku tidak diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat, pendekar Tok di Mali, Mat Kelantan dan beberapa orang lain tadi. Disebaliknya disebabkan Mak Kilau dicop sebagai pendahaka oleh Inggeris, Mak Kilau terpaksa mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya bermastauti di Batu Lima, Jalan Kuantan Gemah semenjak 1930 hingga. Mak Kilau juga menukar namanya beberapa kali dengan nama akhir ialah Mat Siap. Mat Kilau akhirnya keluar dari persembunyiannya. Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri KP 204478 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, keluar dari persembunyian dan memperkenalkan diri yang sebenarnya untuk mengelakkan diri dari menjadi tumpuan ramai.
maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya selepas semayang. Mat Kilau telah membaca Al-Quran dan kemudian mengisyaratkan dirinya sebagai Mat Kilau. Kelis yang bersilau, akulah Mat Kilau. Persyaratan ini telah mengemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menubuhkan jawatan penyiasatan munculnya Mat Kilau. Beberapa orang telah bertemu ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau, kawan-kawan. Pada hari Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenang, dan setelah 10 hari selepas mengumumkan pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, Mat Kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu Lima, Paya Besar, Jalan Kuantan, Kemah, kerana keuzuran usia ketika itu. Dipercayai berusia 122 tahun. Hadirat sekalian, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini? 1. Mat Kilau mengajar kita bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin yang berkualiti. Lihatlah Mat Kilau dengan sifat sabar, beraninya, keyakinannya. 2. Mat Kilau mengajar di mana setiap perjuangan memerlukan pengorbanan dan pengorbanan memerlukan kesanggupan. Mat Kilau terpaksa tinggalkan kampung, tinggalkan keluarga, kesenangan untuk berjuang yang tidak ramai orang sanggupi. 3. Mat Kilau mengajar bahawa kepimpinan seorang pemimpin mampu mengubah segalanya. Kepimpinan yang sebenar adalah untuk mereka yang layaknya dia dibuktikan oleh kemampuan, kebijaksanaan dan keberanian. Akhirnya sebagai seorang murid, kita perlu membangkit semangat juang yang mungkin tersorok selama ini. Kita adalah pejuang, kita adalah pahlawan yang bangkit. Kehidupan kita tidak kita semua bagi pejuang agama, bangsa dan negara. Sekian saja cerita dari saya, pewaris bangsa berdarah pahlawan Mat Kilau, Muhammad Rakib Hakimi bin